My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberi pertolongan. Allah memberikan pertolongan sebagaimana kita memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kehidupan kita, dalam solat kita, untuk terus dibantu, untuk terus dipimpin atas jalan hidayah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada pada halaman ke-80 untuk sama-sama kita membincangkan ya daripada surah An-Nisa, surah yang memberi panduan kepada kita bagaimana menguruskan etika sosial dalam rumah dan juga di luar rumah kita. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ceria terus Ustaz bersama surah An-Nisa, ya, surah yang penuh dengan panduan, peraturan, betul. Ya, surah Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sudah pun berhijrah ke Madinah. Dan mungkin dari segi memahami Madaniyah Makkiyah Ustaz, ya, maksudnya apa? Makkiyah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Makkiyah itu ataupun Madaniyah itu setelah Nabi berhijrah, ya, berhijrah ke Madinah. Walaupun mungkin turunnya itu di bukan di Madinah, ya, mungkin turun di Mekah, tetapi dari segi zaman, dari segi masanya itu selepas penghijrahan. Jadi apakah spirit ataupun roh daripada wahyu yang turun selepas Nabi berhijrah? Lebih kepada peraturan yang Allah berikan. Dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini. Tuan-tuan boleh share di Facebook agar lebih ramai lagi yang dapat mengambil panduan pada hari ini. Ini bercakap tentang konflik rumah tangga Ustaz, ya, ataupun konflik sosial. Kita nak belajar bersama agar kita dapat menguruskan cabaran yang ada, kawan kita ataupun dalam rakan jiran di sekeliling, dengan panduan daripada surah An-Nisa. Jadi kita mulakan dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ya rabbal alamin. Itulah bacaan Al-Fatihah sebentar tadi untuk kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi hamba. Saatnya iyyaka na'budu, padamu ya Allah kami ini sentiasa beribadah, kami ini sentiasa menjadi hamba kepada siapa? Iyyaka, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membawa kepada kefahaman bahawa sebenarnya kita hebat bagaimanapun sebenarnya kita perlu menghambakan diri mengikut panduan daripada Al-Quran. Kita ingin membina masyarakat, nak membina keluarga, tinggi bagaimanapun ilmu kita, bagaimana kuat pun pengalaman kita, kita perlu selalu baca, faham dan juga mengamalkan Al-Quran. Pasal kadang-kadang kita terlupa ustaz ya. Mungkin kita dah amalkan tahun lepas, tapi tahun ini bila kita mula untuk menghadapi cabaran baru ya, dengan pengalaman baru di tempat baru, kita perlukan hidayah lagi daripada Allah. Quran yang sama tetapi kita perlu baca lagi ya. Dan pada hari ini kita melihat pada halaman 80 dengan sinopsis ringkasan bermula ayat 15, iaitu hukuman perbuatan keji iaitu zina pada permulaan Islam ya. Keji itu ada kurungan zina itu, tapi bukan sekadar zina. Keji itu fahisyah, dikaitkan juga dengan homoseksual, dengan lesbian, dengan LGBT ya. Semua perkara-perkara itu dikaitkan dengan fahisyah. Maka kita akan lihat pada ayat 15 hingga 16 bagaimanakah hukuman dan bagaimanakah kita menguruskan perkara ini. Kemudian pada ayat 17 hingga 18, bentuk dan waktu sebuah taubat itu diterima dan larangan mewarisi wanita secara paksa dan berbuat baik dengan isteri pada ayat yang ke-19. Jadi kita ada beberapa ayat saja pada hari ini ustaz, ada 5 ayat. Betul. Kita mulakan dahulu dengan ayat 15 hingga ayat 17 untuk kita memahami tentang bagaimanakah kalau ada cabaran sosial, masalah sosial, apakah panduan daripada Allah pada ayat 15 hingga 17. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton My Quran Time di seluruh dunia. Ada yang melalui kaca televisyen, ada yang melalui platform FB Live di TV Al-Hijrah. Moga-moga kita semua diberi pencerahan demi pencerahan untuk menjadi panduan dalam kehidupan seharian kita. Terfokus hari ini surah An-Nisa ayat yang ke-80 sebagaimana disebut oleh Ustaz Fazrul melalui sinopsis berkenaan dengan ayat 80 ini, muka surat yang ke-80 ini. Mudah-mudahan ia memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Jom sama-sama kita membaca ayat yang ke-15 dan ayat hingga ayat ke-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم
يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 15 hingga 17 yang menjelaskan kepada kita lagi bagaimana menguruskan cabaran sosial ya di dalam sebuah rumah ataupun di peringkat masyarakat. Apabila kita melihat pada ayat 14 sebelum ini, Allah bercerita tentang hudud Allah, iaitu menjaga kepada hukum faraid. Bercakap tentang anak yatim, bercakap tentang pengurusan ataupun menghormati kepada wanita. Maka kalau ada masalah yang berlaku, pada ayat 15 Allah menyatakan, dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu di dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Jadi ini adalah bagaimana kalau kita melihat evolusi syariat di dalam Al-Quran ataupun di dalam Islam. Ya, kita memahami contohnya arak sebelum ini Ustaz ya, dalam surah Al-Baqarah itu dia ada kaitan dengan surah-surah lain. Maksudnya bukan haram itu terus sekaligus, dia ada beberapa tahap. Riba juga ada beberapa tahap. Bercakap tentang hukuman kepada kesilapan ataupun kesalahan jenayah zina ataupun hubungan sejenis juga ada tahap. Ini adalah tahap pertama yang dilakukan ataupun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk kepada surah An-Nur yang turun di Madinah kemudian. Ya, jadi tuan-tuan, bila baca ayat ini, kalau kita lihat hukuman kepada orang yang buat fahishah di antara perempuan-perempuan, istilah fahishah itu keji. Ulama ada yang menyatakan keji itu adalah zina, ada yang kaitkan dengan lesbian, homoseksual, ya. Apa sahaja yang berkaitan dengan hubungan tidak dihalalkan oleh agama itu digelar sebagai keji ataupun fahishah. Jadi kalau di ayat 15 ini, satu pendapat menyatakan bahawa min nisaikum ini ada kaitan kalau seorang wanita itu berinteraksi dengan bukan Islam. Ya, kalau katakan lelaki ataupun perempuan, yang perempuan Islam dan yang bukan yang lelakinya bukan Islam. Maka apakah syaratnya? Fastashhidu, ya, mestilah ada 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. Apa maksud di sini? Pasal bila berlaku peristiwa ini, biasanya di dalam satu bilik ataupun tempat yang tersembunyi, Ustaz. Kalau dah sampai 4 orang, ini maksudnya perkara ini sudah berleluasa, ya. Padahal di dalam Islam ini perkara ini kalau orang tu nak buat jenayah pun mungkin di tempat yang tertutup, ya, silap tetap silap. Tetapi kalau nak dituduh ataupun disabitkan dengan hukuman yang ada ini, perlu mendatangkan 4 orang saksi yang adil. Bukannya orang yang sengaja nak memfitnah ataupun yang membuat satu konspirasi untuk menjatuhkan seseorang, ya, tanpa dengan syaratnya, ya, syaratnya amat teliti apabila kita berbincangnya di dalam hukum syariat. Baik. Fa in syahidu, ya, jika mereka memberi kesaksian, ya, maksudnya sudah bersaksi 4 orang ini tidak ada masalah, dia tak boleh pula dia rakam video kemudian 4 orang saksikan, tak boleh. Dia mesti pada waktu itu, pada masa yang berlaku peristiwa itu, Ustaz, ya, itu syaratnya. Pasal ada orang kreatif, kan, dia pergi rakam ke, dia pakai CCTV ke apa sebagainya, itu didebatkan, yang kita serahkan kepada pejabat qadi ataupun di peringkat mahkamah syariah. Tetapi kalau sabit, apakah yang perlu dibuat pada syariat awal Islam? Ya, ini peringkat awal Islam. Fa'amsikuhunna fil buyut. Perlulah mereka itu ditahan di rumah hatta sehingga mereka itu wafat. Maksudnya mereka ini di pulau ataupun di istilahnya Ustaz, dikeluarkan daripada tempat dia sampai dia meninggal. Ya, yatawaffahunal maut, sampailah kepada dia mati. Ini hukuman yang berat pada peringkat awal Islam. Kerana apa? Kerana di peringkat jahiliah ataupun di peringkat awal, ya, isu hubungan sosial, masalah sosial ini amat berleluasa, Ustaz. Jadi Allah memberikan satu hukuman yang amat berat, ya, sehingga kan orang itu dipulau sampai mati. Ya, duduk kat rumah, engkau tak payah makan, kau tak payah apa, sampai mati
Okey, selesai hukuman. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Allah menyatakan ada Allah beri nanti jalan lain, itu yang membawa kepada turunnya surah An-Nur, iaitu kalau katakan yang sudah berkahwin hukumannya berbeza dengan orang yang sudah berkahwin terlibat dengan jenayah zina ataupun lesbian LGBT di dalam perkara ini, ya. Hubungan sejenis. Jadi, hubungan sejenis pun dikenakan sekali. Istilahnya fahisyah kat situ, ya. Baik. Jadi seterusnya pada ayat yang ke-16 Allah membawakan walladzani, ya, jika dua orang yang melakukannya, maksudnya sesama orang Islam, minkum fa'adhuhuma, ya, perlulah dia disakiti ataupun dihukum, ya. Kalau ikutkan ada yang kata perlu rejam, ada yang kata perlu diberikan satu hukuman, ya, yang ditentukan oleh mahkamah. Tetapi jika mereka bertaubat, dua orang bertaubat, taba, dua orang, wa aslaha, dan membaiki keadaan, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah, ya, beri peluang kepada mereka ini, ya. Tapi syaratnya mestilah diberi hukuman. Innallaha kana tawwabar rahima, ya. Jadi di sini bila bercakap tentang hukuman ini, di hujung itu Allah menyatakan Allah ini Maha penerima taubat, Allah ini Maha penyayang, ya. Maksudnya orang ini memang dah buat silap, tetapi selepas dihukum dia bertaubat, maka serahkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula ada orang yang cuba mengutuk dia. Betul. Ataupun menyebarkan gambar dia ataupun apa-apa sahaja, itu bukan daripada semangat dalam agama Islam. Pasal sekarang ini zaman social media, Ustaz. Betul. Ya, ada orang yang cuba menjadi tuhan pula kepada Betul. Orang yang buat silap. Perkara itu ditekankan dalam innallaha kana tawwabar rahima. Allah sebenarnya yang penerima taubat. Jadi kalau Allah dah kata Allah boleh terima taubat, kalau ada orang yang sebarkan, bongkarkan ataupun ungkit balik setelah dia bertaubat dan telah dihukum, maksudnya ini adalah mencabar kepada Allah SWT, kita sebagai orang umum. Tetapi kalau orang yang tersalah tersebut perlu melalui hukuman, dan bagi para pemimpin maksudnya perlu sedar tentang perkara ini. Pasal ini adalah hukuman yang difardukan oleh Allah, walaupun tadi ayat 15 itu ada evolusi pada surah An-Nur, iaitu dengan hukuman sama ada sebat ataupun direjam sampai mati, ya. Jadi yang itu perlu dibincangkan ikut kepada kefahaman fiqh, tetapi ini adalah tanggungjawab pemimpin. Kalau pemimpin tidak bertanggungjawab, kalau sebelum ini bercakap tentang hudud itu adalah faraid, pemimpin kena usahakan, mak ayah dalam rumah kena usahakan, itu di peringkat kecil, ya. Yang peringkat tinggi negara ataupun negeri kena peka juga. Tetapi kalau yang ini dia tak boleh pula, rasanya kalau orang tu buat salah, kita rasa pasal tak ada sistem ikut pada Quran, kita ambil orang tu, kita pergi, kalau ikut surah An-Nur tu, kita pergi ambil rotan sebesar apa yang kita nak, kita pergi terus pukul, ya. Jadi yang itu tidak dibenarkan, tuan-tuan, ya. Kita kena buat ini mengikut sistem. Yang bila cakap tentang sistem, surah An-Nisa ini menekankan sistem perundangan yang perlu dilaksanakan oleh para pemimpin. Jadi bagi tuan-tuan, kalau katakan dalam keadaan semasa tidak ada perkara tersebut, kita doakan. Dan bagi para pemimpin yang membaca surah An-Nisa pada ayat 80 ini, kalaupun dia bukan boleh buat hari ini berminat, besok kita dah nak buat, ya, berniat besok nak buat, tetapi kita paling kurang pun mestilah menyokong kepada orang-orang, kepada dasar-dasar, mesti ada usaha menuju ke arah ini. Kerana apa? Kalau ia tidak dibuat, sebenarnya kalau orang itu tak melalui hukuman dan dia nak bertaubat, kalau masih lagi ada dosa, kita khawatir ia tertanggung kepada pemimpin yang tak buat apa-apa, ya. Padahal ayat ini dalam surah ini telah menekankan perkara ini. Baik. Dan pada ayat yang ke-17, ya, pada ayat 17 Allah menyambung lagi tentang taubat, ya. Taubat kepada orang-orang yang pernah tersilap. Kita nak baca bersama dengan Ustaz Tirmizi ayat 17. Kita nak baca balik ayat berkenaan dengan taubat. Selepas kita sebut tentang hubungan-hubungan tadi yang fahisyah, itu ada taubat yang diterima, ada juga taubat yang ditolak, Ustaz. Betul. Mungkin akan kita kupas nanti insya-Allah. Baik, kita baca dulu ayat 17. Apakah taubat yang selayak-layaknya? A'udzu minasyaitanir rajim. Innamat التوبة على الله للذين يعملون السوء
ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat, taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kalau kita lihat ayat 15 tadi, bila bercakap tentang hukuman awal Islam itu yang ada evolusi, ada yang ayat ini dimansuhkan mengikut sebahagian ulama. Ideanya ialah sistem perundangan hukuman itu tidak boleh dibuat oleh mana-mana individu terpisah. Ia perlu dilakukan oleh sistem perundangan, dilakukan oleh pemimpin, dan itu tanggungjawab seorang pemimpin yang perlu faham bahawa tuan-tuan yang baca, walaupun kita tahu bahawa ini perkara yang perlu dilakukan kepada kawan yang kita tahu perkara tersebut memang sah, ada 4, syaratnya 4. Kalau tidak ada 4 saksi, siapa yang menuduh itulah yang akan dikenakan hukuman yang kita boleh baca nanti di dalam Al-Quran. Tetapi kalau katakan tuduhan itu disabitkan kerana ada 4 saksi, maka ini adalah tanggungjawab pemimpin, ya. Tetapi kalau pemimpin itu tidak melakukan tugas, maka dia menjawab di depan Allah, tapi Allah memberikan solusi kepada setiap individu yang tersilap tersebut. Pada ayat yang ke-17, sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kesalahan. Allah menyatakan malu nasu abijahalatin, iaitu melakukan, ya, ya'malun itu Ustaz, ya. Maksudnya dia memang buat, dia bukan, ya, maksudnya ya'malun dengan yaf'alun berbeza. Yaf'alun dia buat tanpa sedar, tapi ya'malun ini buat dengan sedar, ya, iaitu amal yang dibuat itu adalah su, iaitu jahat ataupun tidak bagus, ya. Jadi Allah mengatakan taubat hanyalah kepada orang yang memang buat salah, memang buat tak bagus, bijahalah. Apa maksud bijahalah ini? Maksudnya dia jahil, tak tahu, ataupun dia juga tidak dapat mengawal perasaan kerana pelbagai sebab di dalam kehidupannya, maka dia buat kesilapan tersebut, thumma, kemudian dia bertaubat min qarib, dekat. Maksudnya apa? Segera selepas berbuat kesilapan itu, dia cepat-cepat bertaubat, maka Allah kata faulaika yatubu alaihim, yatubullahu alaihim, Allah menerima taubat atas mereka, dan Allah amat mengetahui, amat bijaksana tentang apa yang berlaku. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan fahasya, iaitu kehinaan dan kecelaan yang berulang 24 kali di dalam Al-Quran, yang dikaitkan dengan aktiviti jenayah, cela dan hina yang dikaitkan dengan zina ataupun hubungan seksual, homoseksual, sejenis yang dicela di dalam Al-Quran. Jadi perkara ini perlu kita faham, perlu kita sama-sama doakan agar ia terjauh daripada ahli keluarga kita, daripada diri kita, dan tugas pemimpin dan tugas setiap individu perlu jelas berdasarkan pada 3 ayat yang kita baca sebentar tadi. Kita berhenti sebentar, kita menyambung My Quran Time, baca, faham, aman, insya-Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang sentiasa bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Alhamdulillah, muslimin muslimat, penonton-penonton My Quran Time baca faham amal,
kita terus mendalami muka surat yang ke-80 dan insya-Allah saya nak jemput semua sahabat-sahabat untuk bertemu bergabung bersama-sama di platform rasmi yang kita sediakan. Ada Facebook Sahabah Al-Quran my #Quran Time dan ada my #Quran Time. YouTube pula di my #Quran Time Official, Instagram my Quran Time Official. Sama-sama kita bertemu berkongsi di sana insya-Allah. Baik, untuk segmen tajwid sedikit saya ambil masa untuk menerangkan sekali lagi makhraj secara ammah atau secara umum, iaitu makhraj yang berada di leher ataupun makhraj halqum. Ada 6 huruf yang berada di halqum, iaitu adalah huruf bermula dengan pangkal halqum, bawah sekali ni bermula dengan halqum kita dekat dengan dada ni, iaitu hamzah dan ha. Ha. Tempat dia di tengah sedikit ain, tengah halqum, ain dan ha. Ha. Dan yang di hujung halqum dekat dengan permulaan lidah kita ada 2 huruf, iaitu huruf kha dan huruf ghain. Itu kedudukannya secara umum. Kita dah belajar setiap satu, tapi kita rumuskan mengikut makhraj yang umum. Baik, itulah sikit sebanyak tajwid kita hari ini. Baik. Tak dapat lagi saya nak menggunakan gigi, kita punya gigi kerana huruf tu bahagian di halqum. Halqum ya Ustaz ya. Itu istilahnya apa Ustaz? Yang kata jufiyah tu ke? Bukan Al-jawfiyah. Jawfiyah. Dia merangkumi suara itu, merangkumi daripada halqum sampailah ke mulut ni. Baik, insya-Allah. Itu adalah kita punya kesimpulan Ustaz ya. Mengulang kaji balik daripada mana makhraj keluarnya huruf tersebut, dan kita belum bincang lagi sifat Ustaz ya. Belum. Sifat belum lagi ya. Maksudnya sama ada tebal ke angin ke apa ke berhamburan ya. Yang tu saya nak belajar jugalah tu ya, insya-Allah. Baik, kita teruskan pada hari ini. Sebentar tadi kita pun sudah melihat kepada ayat 17, dan pada kali ini kita nak melihat ayat 18 dan 19 bila Allah menyatakan tentang taubat ya. Taubat ini adalah milik ataupun tindakan bagi setiap individu Ustaz ya. Bagi tuan-tuan ya, kalau kita ataupun mungkin juga kepada rakan ahli keluarga kita yang kita tahu mungkin dia rasa macam saya ni tak ada harapan, saya ni kecewa dengan hidup saya yang lepas. Allah memberikan panduan ini. Syaratnya apa? Syaratnya ialah apabila kita mengambil kesempatan itu, jangan bertangguh. Dan inilah mesej yang kita nak lihat pada ayat 18 dan ayat yang ke-19 sekarang ini. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita akan baca terus ayat berkaitan dengan taubat, yang mana hebat bila saya baca di awal tadi di permulaan blok yang kedua ini, Allah Ta'ala kata aku cinta orang yang bertaubat. Allah tak kata aku suka orang yang tak pernah buat dosa, sebab kita memang hamba akan banyak melakukan kesilapan. Tapi Allah nak beritahu Allah sayang bila kita buat kesalahan, kita kembali pada Allah, kita bertaubat. Mungkin ada sahabat-sahabat zaman-zaman silam masing-masing. Betul. Ada zaman silam, ada yang pernah melakukan dosa dan sebagainya. Ingatlah Tawwabar Rahim, sifat Allah sangat tawab, menerima taubat. Dan bila Ustaz cakap tentang Allah cinta itu, maksudnya jangan pula kita sebagai manusia yang membenci kepada orang yang bertaubat. Betul. Ya kan? Ada pula orang tu dia dulu dia pula yang pergi buka cerita itu balik semula. Padahal Allah dah kata Allah cinta. Kadang sahabat-sahabat mungkin keluar daripada penjara, nak mulakan kehidupan baru, tapi kita ni jadi macam Ustaz sebut, jadi Tuhan. Hukum lagi dia. Sedangkan di sisi Allah kita tak tahu, lebih mulia dia daripada kita. Masya-Allah. Baik. Kita terus sambung 2 ayat terakhir, bagaimana taubat itu ditolak dan bagaimana Islam memuliakan wanita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 18 ini memberi harapan kepada setiap insan Ustaz ya. Apabila Allah menyatakan ya, Allah mengingatkan ya, kalau ayat 17 memberi harapan, pada ayat yang ke-18 itu sebagai satu amaran sebenarnya walaisatit taubah ya, dan tidaklah diterima taubat itu daripada mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka ya. Jadi apa maksud kat sini? Kalau katakan ayat 17 Allah kata okey, Allah menerima taubat atas mereka yang buat silap. Ya'maluna su' itu bukan yaf'aluna su'. Yaf'aluna su' itu mungkin dia buat tanpa sedar. Kalau kena paksa ke apa sebagainya. Tapi ya'malun ini memang dia beramal. Dia sedar ya, tapi kerana dia mengikut-ngikut ataupun kerana hawa nafsu, kerana hormon dalam badan, macam-macam sebab, maka akhirnya itu digelar sebagai bijahalah, kerana ikut impuls ataupun keinginan emosi ya, maka selepas itu dalam masa yang dekat dia bertaubat, Allah terima ya. Thumma ataupun faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Tetapi pada ayat yang ke-18 Allah memberi amaran kepada kita semua, kepada saya, kepada tuan-tuan, walaisatit taubah, apabila seseorang itu melakukan kesilapan sampai dia mati. Apa maksud kat situ? Kita bandingkan dahulu ya. Kalau ayat 17 itu ya'maluna su, tetapi kalau ayat yang ke-18 itu ya'maluna sayyi'at. Apa bezanya? Su satu kesilapan. Kalau sayyiat banyak kesilapan. Ya, kesilapan yang sama banyak kali. Maksudnya dia memang dah addiktif, dia dah memang ketagih dan dia memang suka buat benda tu. Dia dah sampai rasa manis dengan maksiat tersebut ataupun kesilapan tersebut, dan dia kata tak apalah kot, aku taubat kemudianlah sikit, kalau alah muda lagi contohnya kan, ataupun rasa macam ada peluang lagi kot kan, Allah tu Maha penerima taubat. Jadi dia menyalahgunakan kefahaman bahawa Allah itu yatubullahu alaihim, sebagaimana dalam ayat yang ke-17. Kalau ayat 17 tu dia baru buat satu silap, dia terus bertaubat ya. Kemudian mungkin dia terbuat bukannya saja-saja terbuat ya, dia terbuat lagi kerana dia mengikut perasaan, kerana dia tak dapat kawal keinginan, maka pada waktu itu dia taubat lagi, dan taubat lagi ia diterima. Tetapi kalau orang yang dah ketagih ataupun dia buat banyak kesilapan, dia kata tak apalah, saya buat silap ini, maksiat ini setahun, lepas tu nanti raya nanti saya taubat. Kan, ataupun tunggu Ramadan depan, ataupun tunggu hari Ashura ke, dia puasa habis. Orang-orang begini ialah orang-orang yang sebenarnya sedang menjemput apa? Kata Allah, hatta idza hadara ahadahumul maut, apabila dia sampai kepada maut baru dia nak bertaubat bersungguh-sungguh, dia bertangguh atas dosa yang dibuat, maka ini tidak diterima ya. Bila dia tangguhkan sampai ke hujung usianya, qala inni tubtul an ya, dan dia kata apa, okey sekarang pasal dah nyawa di ghargharah ini, di halqum Ustaz ya, pada waktu itu dia kata okey sekarang betul-betul, yang sebelum ini tak betul.
Ya, pasal dia cuba untuk bermain di sebalik peluang taubat yang Allah sudah berikan. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, ataupun yang kedua, kumpulan yang satu bertangguh tadi sampai mati, ataupun memang dia dah mati dalam keadaan kufar. Yang itu memang Allah tak terima taubat, ya. Dan di hujung itu Allah cakap ulaika a'tadna lahum azaban alima. Bagi mereka itu kami sediakan baginya azab yang amat pedih. Mengapa pedih? Kerana dia tak rasa pedih dengan maksiat yang dia buat. Allah dah beri dah, ya, sebagaimana Nabi Adam kan, dia rasa ada fa'azallahuma syaitan, bila syaitan menggoda itu dia rasa tidak tenang. Jadi bagi tuan-tuan, memang dosa tidak menenangkan kita. Betul. Tetapi kalau katakan seseorang itu dia rasa perit ketika buat dosa, perit, kemudian dia tangguh-tangguh sampai dia rasa manis dengan keimanan, tak rasa bersalah, maka kerana dia tak rasa bersalah tersebut, dia rasa manis, maka Allah gantikan dengan keperitan azab pada ayat yang ke-18. Jadi ini adalah satu ubat penting, Ustaz, ya. Nama ubatnya adalah taubat. Taubat ini diperlukan di mana jua, dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri, hatta dalam sebuah keluarga. Jadi Allah membawakan kembali kepada sebuah keluarga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, ya. Di sini Allah menyambung balik tentang harta waris, Ustaz, ya. Tadi dah waris, semalam dah cakap dah tentang tilka hududullah. Kemudian ada pula pasal perzinaan ataupun hubungan tidak bagus ini. Pasal apa? Pasal dia ada kaitan nanti tentang kalau dalam sebuah rumah tangga, katakan suami bagi mahar, Ustaz, ya. Mahar kalau katakan dia tak suka, dia boleh berpisah kan? Katakan berpisah, dia tidak boleh ambil mahar dia. Kecuali apabila si isteri, yang si wanita membuat perkara fahishah. Itu sebabnya di tengah-tengah ni keluar perkataan fahishah ini, perkara keji ini, kerana dia ada kaitan dengan bagi seorang suami, bagi seorang lelaki perlu mengutamakan ataupun memuliakan seorang wanita yang telah diamanahkan oleh walinya ketika pernikahan sebelum ini. Jadi wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ini yang Allah nyatakan tadi, ya. Maksudnya kalau katakan dah bagi mahar, ya, ataupun yang keduanya faraid, Ustaz, ya, dah dapat dah sesuatu tu, tapi kita nak karha, paksa dia. Paksa itu sama ada kita nak dapatkan bahagian dia pasal dia dapat faraid, Ustaz, kan. Antara isu karha ini contohnya, kita berkahwin dengan seseorang yang si isteri itu dapat harta waris. Jadi si suami ambil, saya tak payah kerja lah hari ni, pasal apa? Dah dapat dah, durian runtuh, emas runtuh, semua runtuh-runtuh dah dapat. Itu satu. Ataupun kalau katakan si suami, ya, dia memaksa, ya, kepada isteri itu untuk membelanjakan perkara-perkara yang diwarisi itu tadi, ya. Jadi banyak perkara yang berlaku di sebalik isu ini. Jadi tidak boleh dipaksa, ya. Harta waris adalah hak bagi wanita. Seorang abang tak boleh pula paksa kepada adiknya pasal dia rasa macam dia boleh tipu kepada kakak dia, pada adiknya ataupun pada maknya. Itu tidak boleh. Kerana apa? Kerana ini adalah seruan bagi orang yang beriman. Dan disambung wala ta'duluhunna, iaitu kamu jangan menyusahkan apa yang untuk mengambil balik apa yang telah kamu berikan. Ya, maksudnya bagi seorang lelaki, suami dah bagi mahar, kemudian dia nak ambil balik selepas dia berpisah. Tidak boleh kecuali kalau katakan bifahishatim mubayyinah. Kalau terbukti bahawa si isterinya itu membuat perkara keji yang mubayyinah, yang betul-betul sabit ataupun nyata, sudah ada bukti, baru boleh. Tetapi Allah menegaskan di sini, bila Allah dah menyatakan dua perkara ini, bab harta pusaka jangan paksa, mahar jangan diambil balik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Inilah konsep bagaimana hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga, Ustaz, ya. Sebagaimana dalam hadis Riyadhus Salihin, di sini saya baca sikit. Daripada Abu Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap para isterinya, ya. Kepada isterinya, pada pasangannya, buat yang terbaik. Itu adalah
tanda seseorang itu sempurna imannya. Jadi dalam rumah saya Ustaz ya, kita dengan pasangan kita cuba untuk berinteraksi dengan cara yang terbaik, bil ma'ruf, dengan cara baik. Ini adalah sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Ada orang yang dia mungkin selawat tapi dalam masa sama juga dia memang bercakap tengking di dalam rumah tangga. Perkara itu yang kena jaga. Kalau kita lihat memang hebat Islam memuliakan wanita, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan dengan baik, memuliakan, tidak seperti orang jahiliah dahulu. Betul. Dan juga dia tu berlaku sekarang Ustaz. Betul. Jadi bila bercakap tentang tadi dua perkara tadi kan, bercakap tentang faraid dan juga harta pusaka dan juga mahar, itu ada kaitan dengan harta. Tapi bukan sekadar bagi harta lepas tu nah aku dah bagi kau mahar, kau mesti begitu kan. Ikut cakap aku. Kan? Ya, dia dihormati bahagian harta, dihormati dari segi psikologi juga. Ya, itulah yang ada di dalam al-Quran dan ini tidak wujud pada zaman jahiliah. Ya. Wanita dianggap sebagai bukan sekadar tak diberi harta, malah dijual Ustaz. Dijual. Dan perkara ini bukannya hanya pada zaman jahiliah, dia berulang pada tahun ini. Kecuali apabila seorang lelaki ya, ibu, seorang ayah menjaga betul-betul ya perkara ini. Dan lebih daripada itu apa? Kita kena ingat bahawa wanita dalam ayat ini mungkin itu adalah ibu kita Ustaz. Betul. Itu adalah adik kita. Itu adalah kakak perempuan kita. Itu adalah anak perempuan. Dan jika katakan tuan-tuan yang membaca Al-Quran pada halaman 80 ini kita kempenkan, kita beritahu ramai-ramai, akhirnya masyarakat mengamalkan perkara ini, maka tidaklah berlaku apa yang kena tampar dalam rumah Ustaz ya, yang kena streka ya, ada yang sampai terbunuh, ditampar oleh suami. Kerana apa? Kerana ialah suami memang marah tetapi tahu bahawa sebenarnya fa in karihtumuhunna, jika kamu membencinya, tidak menyukai mereka, Allah nyatakan apa? Maka bersabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi mungkin Ustaz kalau boleh baca ayat yang ke-19 ni sekali lagi untuk kita sama-sama mengingatkan saya dan juga tuan-tuan yang ada, ayah-ayah yang ada. Ayat 19 ini amat penting kita siapkan dalam minda kita, terutama kita ketika kita menghadapi konflik rasa tak selesa dalam sebuah rumah tangga. Sila Ustaz. Baik, sama-sama memasak kembali ayat yang kita kata kemuliaan wanita dalam Islam ini, di I'tiraf ayat yang ke-19. So sama-sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, ayat yang ke-19 ini adalah satu ayat yang menyeru kepada orang beriman, dan makin kita beriman kepada Al-Quran ini, kesannya ialah kita tidak akan memaksa untuk wanita, ya, memaksa kepada golongan wanita dengan cara bagi urusan faraid, ya. Kita mengambil kesempatan daripada wanita untuk bab faraid yang pertama, dan yang keduanya wala
ta'duluhunna, iaitu kita tidak menyusahkannya untuk sengaja mengambil balik mahar yang telah diberikan kepada seorang insan yang telah diamanahkan sebagai daripada walinya, dan sudah lebih daripada itu sebagai amanah daripada Allah Subhanahu taala. Lebih daripada itu, Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah memberi panduan psikologi kepada seorang suami bagi seorang bapa, ya, bagaimana menguruskan dalam rumah tangga, iaitu perlulah berinteraksi dengan cara yang baik, ya, kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memahami bahawa sebenarnya mungkin ada masa kita berkonflik, ustaz, ya, ada berbeza pendapat, itu ada lumrah, ya. Pada waktu itu apa yang Allah beritahu, fa'asa an taqrahu syai'a, mungkin kamu benci sesuatu pada si isteri tadi itu, tapi Allah cakap wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Benci macam mana pun pada satu masa itu, cuba pastikan sedar bahawa Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, jadi maksudnya pada waktu kita rasa bencilah, ada sesuatu yang kita benci pada pasangan, Allah menyatakan apa? Allah memang dah menjadikan kebaikan pada insan tersebut. Jadi tolong senaraikan pada hari ini, kalau rasanya ada di kalangan tuan-tuan rasa bencilah pada pasangan saya itu, senaraikan paling kurang 10 perkara yang baik pada pasangan itu. Pasal 10 itu bukan daripada pasangan, bukan pasangan tu yang buat sebenarnya saya ada kebaikan tau, bukan. Tetapi siapakah yang melaksanakan, yang menjadikan kebaikan tersebut? Allah. Ya, kalau kita fail, kita gagal menyenaraikan 10 ataupun 20 khairan, ya, pasal Allah cakap kathira di sini, kalau kita gagal menyenaraikan itu, maksudnya ada masalah iman, ustaz. Tak boleh melihat bahawa sebenarnya saya dah bernikah, dia dulu dia menerima saya seadanya, dia ada membantu saya, dia mendoakan saya, beliau membantu saya ketika susah, memberi semangat. Ambil senarai yang baik itu, jangan yang buruk. Pasal yang baik itu sebenarnya bukan dibuat-buat oleh pasangan, tetapi itu dibuat wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan inilah panduan psikologi bagi para suami, ya, bagi para pemimpin keluarga. Jika ini dapat diinstal, dapat diletakkan, dimuatkan dalam hati seorang suami beriman, maka sudah tentunya walau bagaimana tergigit lidah, ustaz, kan, kalau tergigit lidah, hari ini tak ada lidah, ustaz, ya, tetapi Allah pasti akan membantu. Dan inilah surah An-Nisa, surah yang mengangkat golongan wanita, kerana sekali lagi wanita itu bukanlah sesiapa di luar, tetapi itu mungkin ibu, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin anak perempuan kita yang perlu diperjuangkan. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu pada ayat 15, fahami hukum jenayah zina dan homoseks, ya, dan ia perlu diuruskan di peringkat pemimpin undang-undang negara dan negeri, termasuk bagi setiap individu itu diberikan kesedaran taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, kita berdoa agar tidak jahil ilmu dan perasaan, ya, sehingga kita mengikut perasaan, kita mengikut sesuatu amalan yang tidak ada asas ilmu, serta dijauhi daripada perkara keji. Yang kedua, dan kita segera bertaubat, jangan tunggu sampai ajal datang, kita bertaubat, kita tersilap, kita cepat-cepat bertaubat lagi dengan rasa perit pada dosa yang kita buat. Moga-moga Allah terima taubat kita pada setiap masa. Ustaz, silakan. Ustaz, saya pesan Ustaz pasal taubat. Dia kata kalau kita susah nak maksudnya susah nak tinggalkan dosa, tapi kita beranggapan tak apalah, nanti dah insaf baru taubat. Tak, dia teruskan bertaubat. Kerana bila kita bertaubat, walaupun kita masih buat dosa, tapi dosa yang kita buat selepas bertaubat tu dah tak rasa seronok daripada sebelum kita buat. Makin lama insya-Allah makin hilang. Dan Allah akan bantu. Benar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. وكفر عنا سيئاتنا, ya Allah, hapuskanlah segala kesalahan kami yang lakukan, ya Allah. وتوفنا مع الأبرار, dan matikanlah kami dalam Islam, matilah kami dan kumpullah kami di kalangan orang-orang yang saleh. Allahumma taqabbal taubatana, Allahumma taqabbal taubatana. Ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah. Kurniakanlah mawaddah, sakinah, rahmah dalam perhubungan keluarga kami. Walhamdulillahirabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Itulah doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu taala yang kita ingin sebarkan dalam kempen wakaf untuk ummah tuan-tuan sekalian. Di dalam al-Quran ini kita ingin sebarkan kefahaman ya dengan apa yang ada. Mungkin ada rakan-rakan kita yang tidak pun berpeluang mendapat mushaf al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang agar kita dapat menyebarkan ya budaya yang bagus, nilai yang bagus dalam keluarga, dalam masyarakat, berteraskan pada apa yang kita belajar sebentar tadi. Moga-moga masyarakat kita akan makin lagi utuh hubungan keluarga hingga masuk ke syurga. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Program ini My Quran Time dibawakan khas oleh Mufas agar kita menguatkan lagi ikatan kekeluargaan dengan panduan Quran, dan insya-Allah kita bertemu baca, faham, amal insya-Allah.